Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid 5 Zamrud untuk hari hari inilah PDPR pagi kita pada hari ini 5 Julai, dan juga cikgu buat sekali lah untuk rujukan video untuk murid 5 Zamrud pada 8 Julai nanti. Tapi sebelum tu cikgu harapkan murid-murid telah pun bersedialah dan juga telah bersarapan pagi bagi memberikan tenaga, dan juga kita dapat apa orang kata bersama-sama lah dengan penuh rasa selesa selepas bersarapan, dan kita boleh belajar dengan baik lah. So pada pagi ni cikgu nak untuk murid-murid 5 Zamrud juga nanti uh, sediakan buku tulis sejarah anda, buku nota sejarah seperti mana biasa dalam kelas. So cikgu nak pertama sekali murid tolong tuliskan hari ini, hari Isnin, okey, 5 Julai. So ingat video ni juga akan digunakan sama untuk murid tahun 5 Zamrud nanti. Cuma anda ubahkan kepada tarikh dia nanti 8 Julai. Benda ni akan ulanglah dekat channel YouTube saya Mr. Fauzi. Dan setelah itu murid-murid jangan lupa tuliskan tajuk 7. Okey, Perjuangan Kemerdekaan Negara, Unit 6, Sejarah Kemerdekaan. Pada kali ini kita akan memberi tumpuan kecil lah kepada subtopik ke arah kemerdekaan negara, ke arah kemerdekaan, menuntut kemerdekaan lah. So cikgu harap murid dapat salin ni. Jadi sebelum tu cikgu akan memberikan penerangan pada slide PowerPoint cikgu, dan untuk murid-murid juga bolehlah rujuk buku teks muka surat 74 nanti cikgu tunjukkan dekat mana dia ada bahagian tentang apa ke arah kemerdekaan negara lah. So dekat sini cikgu tunjukkan juga nanti mana buku teks tu, nanti awak bolehlah rujuk pada muka surat sekejap cikgu tunjukkan kepada awak. Dia ini pula okey sekejap. Okey, cikgu tunjuk kat awak buku teks nanti muka surat 74. Maksudnya dekat situlah. Tetapi kita akan masuk ke tajuk sub topik kecil itu dekat muka surat. Sekejap murid akan tengok muka surat 80 dengan 81. So sekarang cikgu terus pergi kepada slide pembentangan cikgu pada hari ini untuk membuka kefahaman murid-murid lah. Okey, pada akhir pembelajaran nanti dalam usaha-usaha ke arah kemerdekaan tu, murid akan dapat menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan negara kita pada waktu itu digelar sebagai Tanah Melayu lah. Dan selepas merdeka kita telah pun jadi kepada Persekutuan Malaysia, dan seterusnya kepada negara Malaysia. Okey murid-murid, ingat sepanjang menuntut perjuangan kemerdekaan, menuntut kemerdekaan tu kita dapat lihat keperitan akibat dikuasai oleh penjajah selama beratus tahun. Jadi daripada itu rakyat ni bangkit untuk menuntut kebebasan tanah air lah. Bagaimana dia bangkit tu kita akan tengok selepas ini, dan juga sebenarnya pemuafakatan masyarakat juga dan pemimpin pelbagai kaum dapat memudahkan proses mencapai kemerdekaan PTM. Apa tu PTM cikgu? Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah murid-murid, ini merupakan salah satu proses ke arah menuntut kemerdekaan, di mana bukan senang untuk kita merdeka pada waktu itu. Murid boleh terujuklah buku teks muka surat 80-81 tu. Jadi pada pertama sekali kita akan melalui Malayan Union kan, orang kata proses-proses yang sangat sukar. Kemudian kemunculan parti-parti politik, perundingan London, pendudukan Jepun, ancaman komunis, pilihan raya pertama perundangan persekutuan, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. So cikgu akan buat penerangan kat sini, nanti murid dapat tengoklah bagaimana proses-proses tersebut. Okey, pertama sekali bila kita tengok yang cikgu katakan sekali lagi dan ingatkan sekali lagi dan ulang juga sekali lagi, proses menuntut kemerdekaan ni bukan senang. Pertama sekali kita menghadap pendudukan Jepun pada tahun 1942 hingga 1945, di mana banyak kesengsaraan yang berlaku yang melibatkan daripada situ pemimpin kita ataupun pemimpin tempatan bangkit untuk menggerakkan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Bagaimana cara dia? Melalui akhbar, melalui persatuan-persatuan, dan juga satu-satu permuasyaratan bermesyuaratlah, permuafakatan di antara pemimpin pada ketika itulah. Jadi kita dapat lihatlah proses menuntut kemerdekaan tu bukan senang. Seterusnya kita juga menghadapi orang kata satu ideologi baru, yang mana bentukan Malayan Union pada 1946-1948. Kat sini kita dapat lihatlah salah satu apa yang sebenarnya orang Melayu tak suka ketika itu ialah penghapusan kuasa Raja-Raja Melayu lah. So dekat sini kita dapat berita nak memperkenalkan dia adalah untuk merupakan yang merupakan bentuk penjajahan baru. Yang cikgu cakap tadi itulah menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu.
So dekat sini pemimpin Melayu kita yang diketuai oleh Datuk Onn Jaafar bangkit menentang Melayu Union dan ia telah pun digagalkan. Maksud saya Melayu Union itu telah digagalkan, digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Okey, seterusnya kita dapat lihat dekat sini ancaman komunis pula 1948. Parti Komunis ni dia melakukan PKM ni lah, melakukan kezaliman seperti membunuh, memusnahkan lumbu biji timah dan juga ladang getah. Kerana benda-benda tersebut atau komoditi tersebut merupakan salah satu sumbangan kewangan negara pada ketika itulah. Jadi apa yang dibuat pada tahun 1948, keganas komunis ini mengakibatkan darurat diisytiharkan di seluruh negara. So sangat bahayalah. Dan pada tahun 1955 juga rundingan baling telah diadakan tetapi gagal. Jadi telah mengisytiharkan darurat yang berpanjangan bermula pada tahun 1948 dan telah ditamatkan pada tahun 1990. Okey, ini adalah proses-proses sangat sukar kita nak merdeka. Okey, selepas itu habis saja kita dapat apa orang kata menyekat kemarahan Parti Komunis Melayu PKM. Kita dapat lihat kat sini kemunculan parti-parti politik lah pada tahun 1945, 1951. Dekat sini kita nampak Parti Kebangsaan Melayu Bersatu PKMM. Lepas tu ada MIC, Malayan Indian Congress, ada Malayan Chinese Association MCA, United Malay National Organisation UMNO, Hizbul Muslimin, okey, Parti Islam Se-Malaysia PAS. So dekat sini sebenarnya akan berlakulah proses pilihan raya lah. So cikgu akan terangkan kemudian. Okey, murid akan dapat lihatlah paparan seterusnya. Okey, ini yang kita kata tadi tu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 itulah, di mana parti perikatan dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC ditubuhkan untuk pilihan raya lah. Setiap parti politik ni dia dikuasai oleh orang Melayu, Cina dan India, dan parti perikatan ketika itu menanglah dalam pilihan raya ini dan melantik Tunku Abdul Rahman sebagai ketua menteri. Parti Perikatan juga telah berunding dengan British lah untuk mendapat kemerdekaan. Itu adalah sebenarnya salah satu batu loncatan sebenarnya di mana pihak British tengok kesungguhan pemimpin-pemimpin kita pada ketika itu untuk mengurak langkah memerdekakan tanah Melayu ketika itu. Okey murid-murid, selepas tu dia ada berlaku juga rundingan kemerdekaan di London lah, di mana kat sini kita dapat lihat wakil Raja-Raja Melayu dan dalam parti perkataan itu sendiri berangkat ke London. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia berangkat ke London? Kerana dia ada urusan untuk berunding dengan British berkaitan dengan kemerdekaan tanah Melayu ketika itulah. Jadi kita pun merdeka sampai sekarang pada tahun 1957. Okey, kemudian kita dapat lihat ke arah menuntut kemerdekaan tu, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, di mana kita dapat tengok Tunku Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 13 Ogos 1957. Pertama sekali beliau telah pun datang dan turun di Bandar Hili Melaka. Kenapa dipilih Bandar Hili Melaka? Ini adalah satu perkongsian maklumat untuk murid-murid. Kerana di situlah bermulanya, di Melaka lah bermulanya sejarah. Jadi kita dapat lihat dekat situ kan dia adalah sebagai satu kenangan. Melaka merupakan satu apa orang kata kuasa ataupun tamadun yang sangat kuat ketika itu. Dan bila tanah Melayu nak merdeka, Tunku Rahman telah turun ke Melaka dan memilih Melaka sebagai tempat untuk mengisytiharkan kemerdekaan. Kemudian secara rasmi ini di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1957. Jadi itu saja cikgu nak tunjukkan murid sejauh mana ataupun bagaimana sukarnya langkah-langkah untuk ke arah menuntut proses kemerdekaan tersebut. Jadi cikgu tamatkan slide di sini. Okey, kita tuju kepada bahagian ni lah. Nanti cikgu nak nanti dekat buku teks murid-murid nanti. Okey, buku teks ni lah yang murid-murid tengok nanti. Murid kena pindahkan nanti maklumat-maklumat ni murid nampak. Contoh kat sini, okey katakanlah pendudukan Jepun ni, bagaimana murid pindahkan dekat sini. Yang ni cikgu tunjukkan dalam buku akan jadi macam ni nanti. Jadi murid kena buat betul-betul lah. Isikan maklumat dia dekat situ. Memang murid akan nampak kat sini panjangnya cikgu kat sini kan. Banyaknya maklumat dia dan padat. Sangat padat. Tapi cikgu nak tengok sejauh mana murid mengimlak maklumat yang ada dekat situ untuk dipendek-pendekkan dan murid dapat buat. Dapat memindahkan lah maklumat tersebut ke dalam grafik peta aiting yang dekat sini. Ini adalah salah satu contoh lah yang cikgu tunjuk kepada awak. Dia ada 7 dalam buku teks tu. So murid-murid kena buat 7 lah. Ni cikgu buat menegak. Kamu mesti buat melintang. Cikgu akan tunjuk kat sini juga. Okey, sekejap Okey, cikgu tunjuk kat sini.
Macam ni lah rupanya nanti. Dekat sini. Murid hanya masukkan yang pertama tadi tu. Contoh murid letak lah. Ni dia bergegar pula sebab cikgu tak inikan dia. So murid letak kat sini. Ancaman. Okey, ni contoh Okey, ancaman komunis. So nanti dia akan jadilah sama macam ni nanti. Murid-murid kena masukkan. Dia jadi macam ni, nampak tak? Sorry, pertama tu pendudukan Jepun. Minta maaf sangat, sini salah dah. Cikgu dah salah kat sini pertama sekali tu pendudukan Jepun kat sini nanti. Dah terpadam pula. So awak jangan inilah. Sekejap dia dah terpadam kat situ. Ni awak padamkanlah, cikgu padamkan ni nanti. Pertama sekali kita dekat sini pendudukan Jepun. Masukkanlah sini pendudukan Jepun. Kamu masukkan. Kemudian kamu tengok dekat buku teks ni nanti dia ada orang kata apa maklumat dia kan. Dekat sini maklumat dia. Sekejap mana tadi? Sekejap. Ada maklumat dekat sini. Kamu masukkan pendudukan Jepun tu. Yang dekat sini So kamu akan dapat lihat lah yang pertama tu kat sini. Pendudukan Jepun tu apa? Menyebabkan kesengsaraan. Seterusnya pemimpin tempatan berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Dah, pendek-pendek je. Kamu masukkan je dalam ini macam ni cikgu buat. Ni contoh lah. Contoh yang kamu buat. Yang ni menegak saya nak awak buat melintang nanti. Dalam my view board ni nampaknya cikgu macam tunjukkan macam orang kata menegak juga kan dekat sini kan. Tetapi sebabkan my view board ni dia terlalu kecil lah. Jadi cikgu nak awak buat macam ni lah nanti. Dia kata satu baris melintang tu ada 3-3. So semua awak kena buat kotak dia ada 7. Jadi awak kena buat lah. Dia isikan maklumat seperti begini. Telah dipendek-pendekkan lah. Jadi nanti cikgu nak tunjukkan juga kepada awak. Okey. Maklumat yang awak masukkan ni nanti. Dekat sini. Awak pergikanlah maklumat yang seterusnya. Pertama sekali pendudukan Jepun. Lepas tu Malay Union. Tengok dia punya anak panah macam batang paip ni. Lepas tu pergi ancaman komunis. Seterusnya. Okey, cikgu besarkan juga. Lepas tu pendudukan Jepun. Kemudian Malay Union. Kemudian ancaman komunis. Habis. So ada 7 semuanya pada muka surat 80 hingga 79 hingga 80 hingga 81. Sekejap dekat sini. Sorry cikgu. Okey, nampak ni. Pertama seterusnya kemunculan parti politik, pilihan raya Majlis Persekutuan, lepas tu rundingan London, lepas tu kemerdekaan Tanah Melayu. Awak kena buat. Macam ni lah maksud saya peta alih. Ingat awak biasa buat. Okey, selepas siap buat, tak kisahlah awak buat pagi ke, tengah hari ke, petang ke malam. Okey, tolong isikan kehadiran kat sini. Yang awak punya kelas 5 dan 5 ni warna oranye. Okey, untuk kelas 5 Zamrud ni warna biru turquoise. So tolong buat Video ni cikgu akan uploadkan dalam YouTube channel cikgu Mr. Fauzi. Akan sama je cikgu buat untuk 5 Zamrud juga nanti. So untuk hari ni cikgu buat kau juga untuk 5 dan 5. Okey. So seterusnya tolong ingat murid-murid, cikgu kalau pergi ke cikgu tak bagi modul fizikal dah sebab memang tak boleh bergerak ke sekolah kan, tidak dibenarkan. Cikgu tak nak menyusahkan murid-murid, ibu bapa penjaga dan kami pun diarahkan tidak dibenarkan ke sekolah. So cikgu nak ingatkan murid, cikgu ada letak modul dalam Google Classroom. So klik je ikut kelas kat sini contoh 5 dan 5, tengok tajuk tu cikgu reschedule tajuk tu, schedulekan balik tajuk tu. So kamu kliklah dekat perjuangan kemerdekaan negara. Kat sini dia tak keluar lagi, dia akan keluar dekat sini. Cikgu pergi balik dekat tadi. Tengok nampak ni, due tomorrow. Dia sampai pukul 11.59 pada minggu hadapan. Jadi awak kena siapkanlah start bermula 5 Julai tu. So kat sini nanti bila masuk je kelas sejarah nanti 11.30 dia akan keluar. So tolong buat kerja kat sini. Buat masa ni kalau cikgu klik pun dia takkan keluar kan. Dia takkan keluar. So sini adalah YouTube channel cikgu. Nanti awak klik je video kat sini. Memang dia akan kena tunggulah sebab cikgu setkan dia sebagai macam tontonan premier lah. So awak kena tunggu sampai dia keluar. Dan jangan lupa juga nanti isi kedatangan So itu saja untuk sesi PDPR kita pagi ini. Kalau tak faham nanti murid-murid boleh tanya cikgu selepas pukul 5 petang lah. So itu saja. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jaga diri baik-baik, si peribadi dan jangan lupa jaga juga keselamatan kita sebab nak mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.